Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan keberkatan. Bersempena dengan sambutan mengibarkan jalur gemilang di peringkat Sekolah Sains Perempuan Seremban, kami berkumpul pada pagi yang mulia ini sehati dan sejiwa dalam program bicara tokoh untuk meraihkan jasa dan pengorbanan tokoh kepimpinan dan arkitek pembangunan Negeri Sembilan yang banyak berjasa kepada pembangunan watan, khususnya bumi Negeri Sembilan, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Quds. Semoga majlis ini, ya Allah, dapat memberi inspirasi khususnya kepada para pelajar dan warga pendidik akan rasa kasih dan sayang kepada negara dan bumi Malaysia yang bertuah ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah ketokohan beliau sebagai ikutan generasi hadapan. Nasihat dan buah fikiran beliau menjadi pemangkin kejayaan. Allahumma ya Halim, kami memohon dengan sifat kesempurnaan-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada beliau serta barisan pentadbiran dan kepimpinannya dengan kesihatan yang berpanjangan. Berkatilah segala usaha beliau mengurus tadbir kerajaan. Tabahkanlah hati beliau menempuh pelbagai ujian perjuangan serta kurniakanlah pada beliau dikelilingi rakan-rakan dan pasukan yang sanggup berkorban untuk meneruskan agenda kemerdekaan, menabur bakti membangunkan umat insan agar bumi Negeri Sembilan khususnya semakin subur dengan kekayaan, penduduk bertambah aman, makmur dan tenteram serta jauh dari segala musibah dan kecelakaan, kemiskinan dan kebuluran. Dan jadikanlah segala usaha, keringat, pengorbanan yang dicurahkan oleh beliau satu ibadah dan bekalan ke syurga pada hari kebangkitan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadilah negara kami sebuah negara yang dapat melimpahkan rahmat dan nikmat-Mu yang berpanjangan. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan agar kami dapat terus bersatu padu, memadu kekuatan menuju matlamat yang satu untuk membina kecemerlangan dan memacu kemajuan, melahirkan sebuah negara yang bertamadun serta berdaya saing dan disegani di pesada dunia di bawah naungan rahmat dan nikmat-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, selamatkanlah kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami dan rakan-rakan kami seluruhnya dari musibah jerebu yang sedang melanda watan kami hari ini. Jahilah diri kami, ya Allah, dari segala penyakit, wabak dan apa jua kesan dari udara yang berjerebu ini. Kepadamu, ya Allah, kami pasrahkan, menggantungkan harapan agar segala doa yang kami panjatkan diperkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada yang esa kita berserah, moga urusan mendapat barakah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dimuliakan, mada kemudi patah dikerat, berapa luas biduk celana, mara hayati maksud tersirat, di balik kata tersimpul makna. Bersempena sambutan Hari Malaysia, majlis mempersilakan. Yang salah, sehati, sejiwa. Dengarkan gemilang Malaysia. Merenung kembali lembaran yang silam sudah. Sejarah demam lebar damai, memantra berjanji, saling junjung peradaban utuh rukun.
Laksamana Hang Tuah memahat kedaulatan. Tidak, Melayu hilang di maya terbentuk. Sementara Hang Jebat bangkit mencari kuasa perintah. Tak berlaku adil, rakyat bangkit menyanggah. Ketika nama negara tergadai dan tercacat, bangkit nama-nama pejuang menebus maruah. Sekalian jasa bakti kita pahatkan, dikenang selama hayat di kandung badan. Dewasa negara memacu ke gerbang maju. Kembali kita menyemarakkan roh pahlawan bangsa yang berkorban penuh rela tanpa pentingkan harta. Melakarkan jasa terbaik harus disemah kembali. Kita julangkan seluruh penghargaan tanda bakti. Wira pejuang bangsa Malaysia, Penjana perkasa. Dalam desah nafas 58 tahun kemerdekaan kita, sebagai negara Malaysia kaya warisan Nusa, marilah kita nikmati jasa, kita hargai segala. Kita martabatkan nama pahlawan dengan perkasa jati diri. Kita perlengkapkan budaya sopan, bermaruah dan berdikari. Kita junjung, kitalah pewaris masa hadap kedaulatan penuh gentar perjuangan. Dirgahayu Malaysiaku gemilang, gemilang Malaysiaku, tonggak perpaduan cemerlang. Bangsa berwawasan terdiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Abdul Latif, Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Seremban. Yang berbahagia Tuan Haji Fakhruddin binti Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Encik Nihat bin Ahmad, YDP PIBG Kaum Menengah Sains Perempuan Seremban. Ketua-ketua sektor, pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Jabatan Pendidikan Daerah Seremban. Pengetua-pengetua sekolah daerah Seremban yang sudi hadir pada pagi ini. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadrat Allah kerana dengan rahmat dan inayahnya dapat kita bersama berhimpun pada hari ini dalam majlis bicara tokoh sempena bulan Patriotisme tahun 2015. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, atas kesudian melapangkan masa demi memenuhi undangan kami, warga Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban, untuk mengisi bicara tokoh untuk kali ini. Umpama bulan jatuh ke rimba, saya serta seluruh warga SGS ini berasa amat bertuah dan berbesar hati kerana tetamu undangan kami pada kali ini bukan calang-calang orang, iaitu orang nombor satu dan amat berpengaruh di negeri beradab ini. Saya amat yakin dan percaya pengalaman yang akan dikongsikan
oleh Yang Amat Berhormat Datuk sehingga berjaya sebagai seorang pemimpin yang disegani pada masa ini akan dijadikan panduan dan pedoman para pelajar khususnya warga Dewan dan hadirin umumnya. Bukan hanya untuk memimpin orang lain, bahkan memimpin diri sendiri juga. Tidak lupa juga buat tetamu-tetamu jemputan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran sokongan yang diberikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang dihormati. Untuk makluman semua, Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban atau lebih dikenali sebagai SGS merupakan sebuah sekolah berasrama penuh yang baru beroperasi pada 25 Februari 2014. Iaitu kira-kira setahun yang lalu. Sesuai dengan namanya, sekolah ini hanya menempatkan pelajar-pelajar perempuan tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang dipilih berdasarkan atas kecemerlangan mereka dalam peperiksaan CNR dan PP3. Untuk pengetahuan hadirin juga, pada tahun ini sejarah akan mencipta apabila julung-julung kalinya batch sulung kami akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar melalui pertemuan ini dapat menginspirasikan para pelajar sekolah ini untuk menempa kejayaan. Memetik kata-kata Anthony Robbins, seorang pakar motivasi barat. If you want to be successful, find someone who has achieved the result. You want to copy and what they do and you will achieve the same result. InsyaAllah. Yang Amat Berhormat Datuk, hadirin yang dimuliakan. Sebagaimana yang kita ketahui, berbanding dengan sekolah-sekolah baru yang beroperasi di tapak yang baru, SGS pula sebaliknya. Hal ini berikutan dengan kami hanya menggunakan semula premis lama yang ditinggalkan oleh Kolej Tengku Kerja. Pada hakikatnya, apabila menggunakan premis yang ditinggalkan, bangunannya tentulah tidak cantik lagi. Ditambah pula dengan banyak peralatan dan kemudahan yang gagal berfungsi. Reletan daripada itu, pihak pengurusan sekolah sedaya upaya melipat gandakan usaha demi memastikan kemudahan para pelajar untuk pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah serta tempat tinggal di asrama lengkap dan kondusif agar rutin harian mereka tidak terganggu. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk memenuhi tuntutan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, kami warga pendidik di sekolah ini berdepan dengan cabaran untuk melaksanakannya. Dan seperti mana yang kita maklum bahawa dalam PDP abad ke-21, literasi teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang harus dikuasai oleh guru dan juga pelajar. Namun begitu, lantaran kekangan kemudahan peralatan ICT, terutama sekali komputer sebagai alat penting dalam kelas abad ke-21 yang jumlahnya tidak mencukupi, para pelajar sekolah ini tidak dapat mempraktikalkan teori dan kemahiran yang dipelajari. Sehubungan dengan itu, jika tidak keberatan, kami dengan rendah diri ingin memohon jasa baik Yang Amat Berhormat Datuk sekiranya dapat membantu kami menyediakan kelengkapan sebuah makmal komputer yang hanya boleh mengisi lebih kurang 30 buah komputer untuk satu makmal. Moga-moga melalui usaha ini, hasrat untuk mengoptimumkan penghasilan kemenjadian murid yang tinggi dalam kalangan pelajar sekolah ini dapat tercapai. Kami warga Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban amat berharap majlis yang berlangsung pada hari ini sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada kita, khususnya generasi muda, ini tentang nikmat sebuah kemerdekaan. Salah satu ialah apabila kita berpeluang untuk menuntut ilmu dalam situasi yang aman, jauh daripada rusuhan seperti yang berlaku di negara-negara yang bergelap. Janganlah kita seperti ulat lupakan daun atau bagai kacang lupakan kulit. Yang ini lupa akan budi baik orang lain setelah kita mengecap kesenangan. Sentiasalah berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa sehingga kita mampu mengecap keselesaan dan kesejahteraan hidup pada hari ini.
akhir kata, saya sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri yang sudi hadir pada hari ini. Begitu juga kepada Yang Berbahagia Datuk Kasum bin Khalid, Pengarah Pelajaran Negeri 9, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, Pegawai Pendidikan Daerah, pengetua-pengetua yang sempat hadir pada hari ini dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Hajah Azizah binti Haji Musa atas ucapan yang dititipkan sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin yang dihormati, hari ini kita amat bertuah kerana tetamu jemputan kita amat hebat orangnya. Namun, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, majlis kita teruskan dengan persembahan multimedia khas Bicara Tokoh. Sama-sama kita saksikan. It will be one of the most eco-friendly in this part of the world. It will be built to the silver level of LEED certification. LEED stands for Leadership in Energy and Environment Design and represents international standards for eco-friendly buildings. If Malaysia can be associated with Coca-Cola, then the world will know that Malaysia is an attractive country for foreign investment. Hari ini saya amat sukacita untuk menyatakan bahawa kita merasa amat gembira di atas kemajuan status yang telah pun dicapai oleh pihak Saipan dalam usaha untuk menghasilkan tenaga diperbaharui ataupun renewable energy, yang mana ia telah dilancarkan pada bulan April tahun lepas oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Juga merupakan mereka ini juga membuat rujukan-rujukan daripada syarikat-syarikat yang sedia ada di sini. Kalau bagi mereka syarikat besar seperti Coca-Cola dah ada di sini, mereka juga mengunjungi Coca-Cola dan mereka mendapat rujukan yang amat baik. Jadi inilah yang pentingnya cara kita bekerja dan khidmat kita supaya kerajaan kita, perkhidmatan awam dan juga perkhidmatan agensi kerajaan mesti selalu di tahap yang terbaik untuk kita dapat meyakinkan pelabur-pelabur datang dan terus menerus melaburkan lebih banyak lagi pelaburan mereka di dalam negara dan juga di Negeri Sembilan. Bekas tapak kampus Tengku Kolej Tengku Kursia, dulu bila ikut saya yang suruh supaya kolej tersebut dipindahkan kerana kita ada buat kita punya tempat di sana, kita bagi tanah, kementerian pun bagi tanah, tidak sesuai kolej Tengku Kursia ada di situ. Banyaklah pihak yang telah pun membukakan cadangan, ada yang pihak swasta nak ambil alih lah, nak beli lah, macam-macam saya katakan tak apa. Bahkan kita juga ada dengar kabar bahawa Institut Perguruan Raja Melayu nakkan kolej tersebut. Saya minta maaf lah kerana saya tak dapat bersetuju dengan cadangan tersebut.
Kerana saya nak supaya sebboleh mungkin my best effort basis, saya nak supaya diperbanyakkan sekolah-sekolah berasama penuh di Negeri Sembilan. Seiring dan selaras dengan hasrat kita nak jadikan Negeri Sembilan ini lebih baik. Bukan saja sekolah SBT dan RTTA, RTTS yang pun banyak akan didirikan di Negeri Sembilan. Saya nak anak Negeri Sembilan bangun pagi-pagi dia nampak institusi pelajaran, so that deep in their mind dia masih dia kena belajar. Jadi sekolah tapak kampus tersebut telah bersetuju dan saya telah berunding dengan Kementerian Pelajaran, maka bersetuju dia adakan sebuah sekolah berasama penuh juga perempuan, apa yang kita panggil sebagai sekolah menengah sains perempuan Seremban, yang bakal nanti bila ada masa yang sesuai kita nak namakan sempena dengan Tengku Abang, insyaAllah. Pengambilan penuntutnya akan bermula bulan Mac, 25 bulan Mac untuk bulan itu. Pengambilan dah buat, telah pun batch pertama tingkatan 4. Blueprint pembangunan bandar yang besar, pembangunan moden yang mana ada 5 kluster. Seremban merupakan kita panggil sebagai Central Business District. Nilai MSTEC dan Senayan akan menjadi sebagai Education and Sports punya city. Dan kita mahu melihat sebagai satu pembukaan kawasan industri yang baru dan besar perlu diadakan untuk menampung banyak permintaan daripada industri. Umpama kata Pak Tenas Effendi, tokoh Persulatan Melayu Riau, menjadi pemimpin ianya murni, imannya teguh, minda berisi, menjalankan tugas sepenuh hati, memikul beban amat teliti, bersama rakyat sehidup semati, taat setianya menahan uji, memimpin negeri tuah berdiri. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudari pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Hajah Kalsum bin Khalid, Pengarah Jabatan Pelajaran Sembilan, bahagia Datuk Haji Abdul Halim dan Abdul Latif, yang di-Pertua Majlis Perbenaran Seremban dan Nilai, yang berusaha Tuan Haji Fakhruddin, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Sembilan, yang berusaha Puan Hajah Azizah binti Haji Musa, Pengetua Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban dan kepimpinannya, yang berusaha Tuan Haji Colonel Haji Mehan, yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban dan jawatan kuasanya, kepimpinan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, pengetua-pengetua sekolah-sekolah menengah yang tempat di bekas sekolah saya pernah ada, sekolah kejuruan, kepimpinan masyarakat yang tempat ada, guru-guru, seterusnya pelajar-pelajar sekolah menengah sains perempuan dan juga sekolah menengah sains Tentu Menawi, dan juga ada juga daripada Syam, ya. Alhamdulillah pagi ini saya dapat sama-sama dalam satu majlis sambutan Hari Ketutisma sempena kita menyambut bulan kemerdekaan, dan besok pagi kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Tahun ni genap 58 tahun kita telah pun menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos baru-baru ini. Alhamdulillah
dalam diam tak diam dah 58 tahun kita merdeka, dan kita telah dapat melihat negara kita dapat dibangunkan dengan baik. Ini saya cakapkan kerana kita bertuah negara kita sejak merdeka. Keutamaan negara kita adalah untuk kita membasmi kemiskinan dan juga menentukan supaya golongan yang buta huruf dapat kita hapuskan. Jadi kita buat serampang banyak mata, kerana pada mula-mula kita merdeka tahun 57. Ini saya cerita sejarah lah, pelajar-pelajar semua tak lahir, tak mana-mana berada masa tu. Pada kita merdeka tahun 57, hampir 90% penduduk di tanah air kita ini, Malaysia ataupun tanah Melayu pada ketika itu, adalah di bawah paras kemiskinan. Majoriti 90% penduduk tanah Melayu di bawah paras kemiskinan. Negara kita kaya, tetapi kekayaan negara kita dibawa balik ataupun telah pun dinikmati oleh kita punya master pada ketika itu, adalah penjajah kita British, yang membawa segala hasil kekayaan negara kita dia bawa balik dan untuk mengayakan negara dia. Alhamdulillah, berkat dengan kita punya persefahaman, berkat kita punya kekuatan mental, pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dulu, kita telah dapat memerdekakan negara kita daripada penjajah, yang mana negara kita dijajah sejak daripada tahun 1511 lagi. Lama kita dijajah. Sejak jatuhnya kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511, dijajah oleh Portugis. Lepas itu bertukar-tukar tangan pada tahun 1641, dibagi pula kepada Belanda. Belanda mengikat perjanjian dengan Portugis. Portugis kata, you take over for a while, then after that I take it back. Tetapi disebabkan oleh mereka memecah belahkan Nusantara Kepulauan Melayu ini kepada beberapa jajahan takluk mereka, Indonesia dibagi pada Belanda, Filipina dan Sulu dibagi kepada Spanyol. Di sini dibagi kepada British. Maka pada tahun 1786 British datang ke tanah Melayu. Sejak pada itulah kita lama di bawah penjajahan, sehinggalah kita dijajah pula oleh Jepun. Perang Dunia Kedua tahun 1943-42, meletus peperangan Dunia Kedua, Jepun dan Germany. Germany menaluki Europe, Jepun menaluki Asia, dan kita di bawah jajahan takluk Jepun. Pada ketika itulah baru kita sedar bahawa rupa-rupanya orang putih ini boleh dikalahkan. Kita tak pernah termimpi bahawa kita ingat orang putih ini boleh dikalahkan oleh orang Asia. Jepun telah mengalahkan orang putih, lari, meninggalkan tanah Melayu dan berkubu di peringkat akhir di Singapura, tetapi akhirnya tewas juga. Itu pun di Singapura itu pun benteng pertahanan yang dikendalikan oleh pejuang-pejuang askar-askar Melayu juga. Termasuklah nama besar seperti Lieutenant Adnan, Captain Yazid dan macam-macam lagi. Itu membuka minda kita bahawa rupa-rupanya orang putih ni boleh kita halau, boleh dia kalah. Sebab Jepun boleh kalahkan dia orang. Daripada semangat itulah, maka semangat berkorban-korban untuk kita mendapatkan semula hak tanah kita, tanah air kita yang telah dirampas sejak tahun 1511, telah pun dihidupkan, ditiupkan. Maka disatukanlah orang-orang Melayu ataupun disatukanlah penduduk tanah Melayu ketika itu yang berpecah-pecah, bersepah-sepah. Banyak kumpulan Melayu Negeri Sembilan, kumpulan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Pahang, Pulau Pinang, Persatuan Melayu Muda, Persatuan Insaf dan macam-macam lagi. Tetapi disatukan di bawah satu pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, maka dapat kita gundingkan dan kita ajak bersama-sama rakyat negara ketika itu yang daripada keturunan Cina di bawah Persatuan Cina dan juga Persatuan Orang India yang sama-sama dengan kita.
Jadi akhirnya merdeka tahun 57. Tahun ni 58 tahun. Jadi kita nampak betapa dulu, yalah, kalau sebelum merdeka pun saya tak nampak apa-apa sebab saya lahir 10 tahun sebelum merdeka. 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun lepas merdeka pun kita tak nampak apa-apa. Susah lagi orang. Saya lahir di zaman, yalah, zaman merdeka. Susah pada ketika itu. Memang saya katakan tadi 90% rakyat Malaysia susah. Yang duduk di bandar bekerja dengan kerajaan orang Melayu. Orang Cina berniaga, orang India pun berniaga. Tapi yang lain-lain semua susah. Melayu hidup di kampung dipecahkan oleh orang-orang British. Orang Melayu dihilangkan kepercayaan diri. Kerana orang Melayu dulu memang terkenal sebagai pedagang. Sehinggakan mereka datang daripada Europe, datang untuk berniaga dengan kita. Orang putih, orang Portugis, orang Sepanyol, orang Belanda datang sampai ke sini berdagang dengan Melaka yang menjadi pelabuhan interport ataupun pelabuhan perdagangan yang besar di Asia Tenggara. Jadi tidak betul jika kita sentiasa dimomokkan orang Melayu tak boleh berniaga. Ya? Itu satu perkara. Tetapi kerana dah lama di bawah penjajah, orang Melayu tak payah buat apa-apa, duduk di kampung. Orang Cina jaga estate, jaga lombong. Orang India jaga estate, kerja di kereta api. Dan orang putih mentadbir negara. Pecah, divide and rule, pecah dan perintah. Beratus tahun, maka orang Melayu punya fikiran pun dah dimomokkan bahawa kita tak boleh buat apa. Kita cuma boleh duduk dan makan gaji saja. Kali itu pun terbaik. Dilupakan sejarah kita bahawa kita mempunyai pelayar-pelayar yang cemerlang, panglima hitam, panglima awang dan macam-macam lagi yang telah pun membuka banyak tanah jajahan. Melaka menjadi sebagai pelabuhan utama pedagang rempah di Timur Jauh, berada di Melaka. Maka kita dapat merdeka dan alhamdulillah hari ini kita melihat kemajuan. Saya dulu sekolah, yalah, kita di kampung susah. Saya punya sejarah hidup ni memang saya tak pernah lupa. Kerana saya ingat setiap detik sejarah hidup saya kerana susah. Kerana perkara tersebut mesti diingat. Kalau tak ingat, kita akan lupa satu perkara yang amat penting dalam dunia. Arwah ayah saya meninggal, saya darjah 5. Lepas tu walaupun dapat tawaran masuk sekolah berasrama penuh, masuk ke peperiksaan darjah 6. Masa tu datang nak ambil periksa di sekolah China Road masa tu. Dia punya center pun di Seremban. Terpilih melalui, bukan semua dapat masuk ke peperiksaan. Tak macam sekarang, peperiksaan UPSR baik. Dapat dulu nak memasuki peperiksaan untuk menjadi calon ke sekolah asrama penuh, dipilih melalui mewakili sekolah. Jadi saya dipilih mewakili sekolah kebangsaan, sekolah Melayu Gantau macam tu, bukan sekolah Datuk Aizaman, sekolah Melayu Gantau. Dan datang dan dapat tawaran, tapi tak pergi kerana arwah mak saya kata tak pergi kerana arwah ayah pun dah meninggal. Jadi duduk di kampung sampai sekolah menengah di rantau, sekolah menengah rantau. Baru kita melakukan sambutan 50 tahun sambutan sekolah menengah rantau. Dan alhamdulillah, walaupun tingkatan 4 dapat tawaran masuk tingkatan 4 sains, pun terpaksa pergi ke KJU Seremban, pun tak dapat nak pergi kerana belanjanya besar, nak tambang bas dan macam-macam lagi. Maka duduklah di rantau sampai Form 5. Lepas Form 5, ialah kerja-kerja kampung. Sementara menunggu keputusan, saya pergi bekerja di Lurah Bilut nun di Bentong Pahang, Felda yang pertama dibuka dalam negara kita. Saya bekerja sebagai lab assistant, temporary lab assistant. Saya masih lagi ingat gajinya RM285 bayar gaji. Jadi bila result keluar, saya tak dapat nak berhenti terus. Saya kena bagi sebulan notis. Selepas hampir sebulan balik,
ambil keputusan baik, dapat tawaran masuk Form 6. Masa tu dah dapat pergi ke KDV, St. George the Fifth School di Seremban. Tapi kerana lewat mendaftar, maka tak boleh pergi KDV. Jabatan Pelajaran kata, KDV kata tak ada tempat lagi kerana dah penuh. Jadi saya pergi ke sekolah Teguh Lurah, sekolah menengah Teguh Lurah, diterima. Alhamdulillah diterima, dan di situ saya buat tingkatan 6 dan terus pergi Universiti Melayu. Tapi cerita sekolah ni susah. Pergi ke sekolah tanpa ada duit 1 sen dalam poket. Sebelum pergi sekolah, pergi menolong getah dulu. Lepas tu terus pergi ke sekolah, balik kan, apa yang ada makan, lepas tu pergi menolong lagi, cari kerja. Itulah kehidupan kami dulu. Yang itulah universiti yang mengajar kita kehidupan sebenarnya. Kerana apa yang saya belajar di Universiti Melayu saya pun dah lupa dah. Tapi apa yang saya lalui, saya darjah 1 sampai saya darjah 6, saya masih ingat. I've forgotten what I learned in university, but I remember very well kehidupan saya. Itulah universiti sebenar saya yang membuatkan saya ingat, yang membuatkan saya bila saya balik ke Negeri Sembilan, nombor 1 dasar yang saya buat adalah the social safety net, iaitu dasar jaringan keselamatan sosial. Dasar jaringan keselamatan sosial yang saya buat pada bulan 6 tahun 2004, kerana saya tak mahu lagi lihat ada orang susah di Negeri Sembilan. Saya tak mahu lagi dengar ada anak kecil yang menangis masuk bilik dengan menangis bukan kerana apa, menangis kerana lapar. Saya tak mahu dengar ada orang yang susah tak dapat makan 2 kali sehari, makan sekali sehari saja. Itulah dasar yang saya buat, hasil daripada pengalaman hidup saya. Iaitu saya tak mahu lagi kita dah masuk tahun 2000. Betul lah, masa saya kecil dulu, masa tu baru merdeka. Tak dapat nak salahkan siapa. Saudara mara nak tolong pun mereka pun susah. Macam mana nak tolong? Jadi jalan kaki pergi sekolah. Daripada kampung, rumah saya sekarang, rumah di kampung tu, nak pergi ke sekolah menengah, jalan kaki, merintasi sawah, belakang rumah dulu tu sawah, masuk estate, tempuh kampung baru sampai ke sekolah. Itulah susahnya, ramai-ramai, tapi ramai-ramai jalan kaki. Ada ketika itu, siapa yang ada basikal dah kaya dah. Ada basikal kaya dah. Ketika itu, peluang tak banyak seperti apa yang kita ada hari ini. Bukan nak katakan masa ketika itu orangnya tak pandai. Ramai yang cerdik. Saudara-saudara sepupu-sepupu saya setelah mak saya, ramai yang masuk Felda. Bukan kerana mereka tak cerdik, tapi tidak ada peluang. Ataupun Tengku Besar Tampin School, Tengku Besar School Tampin. Jadi tak ada peluang. Nak tak pergi sekolah, akhirnya tak pergi sekolah. Tetapi pandai. Mereka bijaksana, tetapi tak ada boleh buat apa. Masuk rancangan Felda, ramai yang masuk Felda. Itu sebabnya on best effort basis, setiap tahun saya akan bawa anak-anak saya pergi jumpa sepupu dia, jumpa pak saudara, mak saudara dia, pergi ke Felda. So, duduk di Taman Tun Dr. Ismail, duduk di Kuala Lumpur, pergi Bangsa Shopping Complex. But your first cousin is there in Pasir Besar, Bukit Jalur, Padang 4, dan di Jalan 4, dan juga di kawasan-kawasan lain. Jadi itulah cerita dulu. Kalau saya cerita dulu dengan anak-anak saya pun dia tak percaya. Saya pernah cakap lalu daripada Seremban ikut jalan estate Kombok, ikut jalan Sungai Gadut, saya katakan pokok kelapa sawit tu dulu, lubang dia babah yang gali. Satu lubang tu dapat 20 sen. Dia tak percaya, tu di mana boleh. Jadi susah nak cakap kepada, nak menerangkan kepada generasi yang tidak pernah melihat dan tidak pernah merasa. Jadi itulah satu sayangnya. Pelajar-pelajar sekian tidak melalui universiti yang sebenar. Pelajar akan masuk universiti yang very artificial. Jadi bila kita masuk ke institusi yang begitu, yang tidak dapat membina jati diri, jadi sesi-sesi seperti ini amat berguna. Sesi-sesi untuk kita pergi seminar mana-mana untuk membina jati diri amat berguna. Kerana pelajar-pelajar sekarang, anak-anak beliau sekarang ini tidak pernah melalui universiti kehidupan yang sebenar.
yang mengajar kita apa erti kehidupan, yang mengajar kita keinsafan, bahawa hidup ini sebenarnya kita perlu berusaha dan mempunyai jati diri yang tinggi. Kita mesti tabah dan bersabar. Dan itulah yang saya lalui. Dan alhamdulillah saya ada seorang mak yang walaupun tak reti menulis, tak reti membaca, tetapi amat bijaksana dalam erti kehidupan. Kerana bagi arwah mak saya, belajarlah. Kalau pukul 5 pagi tak bangun, dia satu tiba air, sebeldi air akan dicurah. Bangun dan pergi ke sekolah dulu, dah tingkatan 6, daripada rantau ke Tengku Durah, 5.45 dah naik bas lah. Okay, 5.45 naik bas ganasan nama dia, sampai ke Seremban, bas stesen lama. Lepas tu daripada Seremban nak pergi ke Sikamat, sekolah Sikamat Tengku Durah ni, ada bas Lim, nama bas Lim, bas biskut, dia pendek, ada dia muncul, bas Lim. Kadang-kadang bas ni dia tak boleh hidup pula, dia tak mau start, kena tolak ramai-ramai. Jadi saya adalah salah seorang yang menolaknya. Bukan saya kuat, tapi kerana saya tinggi dan nak tunjuk action dekat budak perempuan, kita tolak lah. Kita tolak lah bas. Kadang-kadang habis baju kotor, basnya kotor, habis baju, datang lambat ke sekolah. Bukan salah saya started my journey at 5:45 AM in the morning. How much earlier that you want to start my journey from Merantau? 5:45, you know. You just imagine what time I have to wake up. 5:45 in the morning datang. Tetapi selalu datang lambat. Dan selalu ditangkap oleh prefect, oleh pengawas, tangkap saya. Pengawas tu dulu junior saya lah. Saya dia form 5, lepas tu dia lower 6. Sampai sekarang dia marah dengan saya. Saya tak tahu mengapa. For somehow or rather, the chemistry is not, we cannot get along. Dia prefectkan saya duduk luar, dan saya selalu datang lambat dan selalu dipanggil oleh pengetua. Masa tu Haji Mokhtar Zakaria, pengetua dia. Sehingga kan saya buat keputusan bahawa kalau begini susahnya nak bersekolah, nak melanjutkan pelajaran, saya kata saya nak berhenti. Dan alhamdulillah pada ketika itu saya seorang pemain bola. Saya mewakili klub dan juga memain untuk Negeri Sembilan, main bola sepak. Jadi saya senang minta kerja, banyak. Dan saya diterima oleh Land Banking, masa tu Bank Bumi Putra, Simlin Finance, nak saya kerja kerana saya main bola. Tapi ada seorang guru yang mengatakan dengan saya, susah berhenti. Sayang, dia katakan, jangan berhenti. Saya katakan, saya nak berhenti kerana saya tak mahu ditangkap setiap kali. Bukan salah saya, tapi salah bas. Okay? How can you blame me for something that I have not committed? Ini basnya masalah. Tapi dia kata tak apalah, kita jumpa pengetua dan buat satu persepahaman bahawa saya ni bukan kerana sengaja saya tak mau stand, salah, lambat kerana bas. Jadi saya memang dah nak berhenti dah. Tapi saya jumpa dia dulu, cikgu kelas saya katakan saya nak berhenti. Tapi dia nasihatkan dan bawa saya jumpa pengetua. Pengetua pun kata okey, saya faham masalah kamu. Dia kata tak apalah, buatlah seperti biasa. Saya katakan saya walaupun saya miskin, saya kata saya miskin, tapi saya ada harga diri, saya ada maruah. Kerana saya tak mahu setiap kali saya ditahan di luar pagar berdiri dan ramai yang pandang saya. Blok tu blok perempuan pula ke sebelah sana, hospital perempuan. Memandang saya, saya kata what the hell? Why should I be punished like this? It's nothing that my doing. This is because the bus came late. Sometimes it cannot start. I have to push the bus. We have to push the bus, and yet I've been punished for something that bukan salah saya. Saya kata saya nak berhenti. Itu sebabnya bila hari guru saya pernah kata dia boleh jadi dia tak buat kerja sekolah kerana nak jaga adik dia, nak pergi tolong kat kebun ke, pergi tolong kat sawah ke apa, kita tak tahu. So saya selalu cakap ni semasa sambutan oleh guru dan juga kelompok-kelompok yang kecil, fahami
kita punya murid. Kerana dengan memahami latar belakang mereka, kita boleh menyelamatkan seorang. Bayangkan saya kalau saya berhenti, saya tak tahulah di mana saya akan hanyut. Saya tidak akan berada di pentas ini hari ini. Tetapi kerana seorang guru yang memahami, memahami murid dia dan bersama-sama mau menyelamatkan pelajaran saya, maka saya berterima kasih kepada guru. Dan itu sebabnya saya memang dekat di hati saya dengan guru, dengan pelajaran. Itu sebabnya saya kahwin pun dengan seorang guru jugalah ya. Jadi alhamdulillah saya tak berhenti dan saya sambung pelajaran dan begitu. Itulah sejarah hidup saya, macam-macam yang penuh liku-liku, yang saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian tak pernah tempuh. Anak-anak sekalian belajar daripada rumah pergi ke sekolah dihantar oleh mak ataupun ayah kita, tak pernah rasa susah. Jadi pembinaan jati diri ini perlu kita bina dan perlu kita cari. Saya dulu saya tak pernah cari. Dia datang sendiri kerana saya berada di dalam keadaan environment yang saya perlu ada jati diri. Bayangkanlah, saya kena buat keputusan sendiri. Arwah ayah tak ada, ibu, abang saya yang sepatutnya pergi belajar, melanjutkan pelajaran pada ketika itu nak pergi ke Manchester, Datuk Azman terpaksa membatalkan hasrat nak pergi melanjutkan pelajaran dan bekerja sebagai pekerja harian di Guthrie Latex Factory di Silau, naik basikal. Dan beliau mengatakan, if I were to have to stop, saya tak dapat menyambung pelajaran, you all must go. Make sure everyone away. Jadi itulah menjadi penggalak juga. Ya? Tapi itu cerita lama yang perlu dan selalu dekat di hati saya. Itu sebabnya saya katakan tadi, bila saya balik Negeri Sembilan menjadi Menteri Besar, saya tak pernah mimpi jadi Menteri Besar pun. Saya tak pernah mimpi jadi wakil rakyat pun. Sebab saya punya line profesionalisme saya, karir saya tidak ada kena dengan politik. Saya seperti yang dilihat, saya dalam corporate sector. Selepas saya keluar Universiti Melaya, saya dengan Bank Negara. Lepas itu saya berhenti Bank Negara, kerja di Bank Negara di Action Control Department. Action Control Department ni menjaga khazanah negara. Action Control Department ialah jabatan yang melihat setiap saat mata wang negara kita didagangkan. Setiap saat kita kena pandang, macam meter dekat petrol station tu, dia bergerak ke atas ataupun ke bawah. And you have to go very fast in order for you to intervene the market to protect the ringgit, sama ada dia terus jatuh ataupun terlalu kokoh. Kita juga tak mau ringgit kita terlalu kokoh, kerana jika ringgit kita terlalu kokoh, kita dah tak kompetitif lagi. Juga kita tidak mahu ringgit kita jatuh merudum, kerana dia akan mengurangkan jumlah reserve asing kita. Kita mesti ada reserve. Setiap negara mesti ada reserve asing, kerana kita juga meminjam, dan kita meminjam, jumlah pinjaman kita mestilah 1:1 dengan kita punya reserve asing kita. Jadi ini kita buat. Saya balik kerja pukul 1 pagi. I have to wait until New York and Los Angeles market open. Saya pula jaga US dollars. Saya jaga US dollars punya currency. Rakan-rakan yang jaga yen siang-siang dah tutup dah, sebab yen is earlier, they close earlier. Yang jaga sterling pound, yang jaga European currency, habis lama pun dia tunggu pukul 6 dah buka dah market kat sana. Saya kena tunggu sampailah buka market di Los Angeles. Bayangkan, setiap hari balik pukul 1. Itu balik pejabat. Sampai rumah dekat pukul 2. Pukul 8 dah kena pergi pejabat lagi. Kerana Bank Negara dia macam kerajaan juga, pukul 8. Jadi saya kata, saya jumpa dengan Allahyarham Tun Ismail Ali. Dia masih ke Governor Bank Negara. Saya kata, Tun, I want to resign. Dia punya marah dengan saya. Dia katakan nak masuk Bank Negara ni bukan calang-calang orang. We pick and choose. Not everybody can come to Bank Negara. Not me, dia katakan. I pick and choose those people that we want them to come to Bank Negara only. That we pick them and to work in Bank Negara. Saya kata, I don't want. Because might as well saya jadi ADO, masuk PTD. PTD jaga jadi ADO, duduk satu distrik, relax, pukul 4 dah balik dah. Okay?
Gaji mereka lebih mahal. Bank negara gaji masa ketika itu 750. Menjadi PDD 800. Kerja tak susah. Jadi saya kata saya nak berhenti. Bukan kerana tak tahan kerja, tapi ada faktor-faktor lainnya. Saya tak tahan, bukan tak tahan. Saya tidak dapat. Orang kata, my chemistry is not right with my boss. I know, dia punya nama Mr. Mark Junjun nama dia. Nama pun dahsyat kan? Mark Junjun. Dia cari salah saya saja. I thought I've given my best already. Tetapi dia nak cari salah saya. Jadi saya katakan, rather than I'm torturing myself, maka saya minta berhenti. Saya jumpa Governor Izzat. Saya kata saya nak berhenti, but I never blame him. Saya tak kata mengapa. Saya katakan saya nak jadi pegawai takbir awam ya. PDD. Maka dia okeylah, dia kata kalau begitu, dia ambil telefon, ada seorang telefon, dia panggil Azman, you take this boy and I want him to report to you and he's a good asset to you. Jadi lepas tu satu surat dia tulisnya, dia tulis tangan. Lepas tu dia tulis, taruh line sebut, dia kata tomorrow morning you go and see Datuk Azman Hashim. Masa tu Datuk Azman Hashim menjadi Executive Director Land Banking Berhad. So 9 o'clock sharp, saya di depan Secretary Datuk Azman, saya katakan I have something that you cannot read because pesan Governor, saya katakan I must give this personally to Datuk Azman. So saya masuk, Datuk Azman buka. Dia katakan, dia pandang saya tabah-tabah. How do you know the Governor? Sebab masa tu Tun Ismail Ali, bukan semua orang boleh jumpa dia. He's a tyrant. Dia, when he sneezed, the whole Bank Negara got flu. Begitulah dia punya aroma dia. When he sneezed, the whole Bank Negara got flu. If not, the whole country got flu. Jadi, kita, why you want to leave? Saya katakan saya tak nak. Saya katakan I cannot work with my boss. So rather than I'm torturing myself, dragging my feet to office, lebih baik saya berhenti. Saya katakan takkan bos saya pula berhenti, saya lah berhenti je. Okay? You don't like your boss, you leave. Okay? This being my principle all this while. If you don't like your boss, you leave. Your boss don't have to leave. Unless you're bloody powerful, then your boss have to leave. Okay? So, saya berhenti dan again with my background, Tan Sri Azman letakkan saya di Foreign Exchange Department di Jalan Bandar. Masa tu belum ada lagi. Dia punya headquarters di Jalan Bandar. Saya jadi Foreign Exchange dan saya jaga US dollar sedikit. So basically, I am a licensed Foreign Exchange trader. Tapi license saya dah tak saya perbarui lah. Kerana nak jadi Forex trader ni, you must be licensed by Bank Negara. Itu lama. Dan lepas tu Tan Sri Azman dia membeli Arab Banking Corporation. So saya pergi. Beliau minta saya ikut dia. Saya menjadi Corporate Banking Manager. Tetapi saya kena pergi banyak tempat. I was sent to Amman, Jordan 6 bulan. Lepas tu ke Bahrain 7 bulan. Lepas balik pada Bahrain, balik pergi ke KL sekejap. Lepas tu pergi ke Tokyo. Daripada Tokyo cross to Los Angeles dan balik ke KL. Dan bila Bank Bumi Putra Malaysia BMF di Hong Kong berlaku dulu, collapse Hong Kong punya krisis kan, arwah Jalil Ibrahim meninggal dunia, dibunuh ketua audit Bank Bumi Putra. Tan Sri Basi was seconded menjadi pengurusi Bank Bumi Putra. The first person dia minta dengan Bank Negara, saya ikut dia. Jadi saya dibawa ke Bank Bumi Putra kerana saya kenal Tan Sri Basi. Kerana semasa saya menjadi Corporate Banking Manager di Arab Malaysian Merchant Bank, saya bagi banyak revolving credit ataupun menjadi kemudahan kewangan. The success story of Johor SCDC ataupun Perbadanan Kemajuan Ekonomi Johor ialah bukan kerana apa, kerana dia punya land bank. Saya masih ingat lagi pada tahun 82 saya bagi Tiket Ninja Johor revolving credit 525 juta. Masa itu 525 juta berbilion-bilion sekarang dia punya equivalent. Saya kata masa tu Datuk beli sekali estate. Tu beli estate Ulu Tiram, beli estate Perling, semua beli. 1 ekar 150,000 saja.
Sekarang sekaki RM2. So the success story is that. So Tan Sri Basri ajak saya. So setahun saya di Bank Mitra di Kuala Lumpur. Lepas tu saya dihantar ke London sebagai pengurus besar, General Manager di London office selama 5 tahun. Macam-macam pengalaman. Balik tak mau jadi lagi banker, saya masuk corporate sector dan masuk full story sekejap. Lepas tu saya diminta untuk restructure Mercedes-Benz punya grup ataupun second carry bintang. Dulunya dipunyai oleh satu keluarga Cina, di Tua family. Saya beli, khazanah minta saya beli dan saya telah pun membuat restructuring menjadi satu konglomerat yang besar. Jadi itulah tahun 1999 saya diminta balik oleh Tun Mahathir, suruh saya balik bertanding. Saya katakan saya tak pernah ada inclination to politics. How can you ask me to go back? Saya katakan you go back, you lead the state. So saya katakan saya tak mau. So bila saya kata saya tak mau, dia kata okey lah. So sebabnya dilantiknya adik saya, Datuk Gani, menjadi wakil rakyat sekejap, menjaga kawasan di rantau. So 2003 saya dipanggil semasa beliau menghadiri the last United Nations General Assembly di United Nations di New York. Beliau minta saya datang jumpa beliau dan minta saya balik. Itulah bermulanya karier politik saya. So saya bukannya seorang career politician. Saya banyak lebih saya punya kehidupan dalam corporate sector. Tapi apa yang penting ialah kita mesti, apa saja kita buat dalam dunia ini mesti ada jati diri. Jadi pelajar-pelajar sekian, banner jati diri. Kerana jati diri ini penting. Ketulusan kita, baik di mana kita berada, di corporate sector ataupun dalam politik, yang penting ialah kita mesti ada jati diri dan kita mesti ada ketulusan dan keikhlasan. Jadi itulah yang nak saya perkatakan, kerana kebelakangan ini kita payah nak jumpa orang yang mempunyai jati diri. Itu yang kadang-kadang dia boleh merosakkan. A lot of people say politics is dirty. No, politics is not dirty, but the politician that is dirty. Mereka yang mengotorkan politik. Jadi itu sebabnya saya nak ubah. Di Negeri Sembilan ni saya nak ubah dan saya telah pun mengubah. Itu sebabnya selama 2 penggal pertama daripada 2004 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013, penggal kedua, saya ubah cara dan saya bawa cara mengurus korporat dalam politik. Itu sebab banyak orang tak suka dengan saya, kerana bagi mereka, bagi dunia politik ni apa dia minta mesti dapat. They cannot take no as an answer. Dia tak boleh lah. You must be able to explain to people bahawa bukan semua yang diminta itu boleh dapat. Dan kita tidak boleh mengamalkan dasar-dasar yang double standard. Itu yang kita buat di Negeri Sembilan, dan insya-Allah bagi saya senang saja sebagai pentadbir. Saya ada 3 perkara yang menjadi kepentingan saya. Nombor 1 yang saya sebutkan tadi, saya tak nak dengar ada orang masuk bilik tidur, pergi tidur ataupun pada hari malam dengan perut yang kosong. Maknanya saya tak nak dengar ada orang kelaparan. Itu sebabnya kita buat dasar jaringan keselamatan sosial dan amat berjaya. Sehingga kan dasar kita diambil sebagai contoh oleh kerajaan persekutuan dan dibuat di negeri-negeri lain. Dan alhamdulillah sekarang ni kita dah berjaya memberikan bantuan kepada banyak orang. Pada 2004 tak sampai 5,000 orang yang kita bantu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi sekarang ini kita dah berjaya memberikan bantuan bulanan kepada lebih kurang 29,000. Bukan bermakna bertambah orang miskin, tapi kita telah pun meningkatkan dia punya kelayakan dan kita telah pun berjaya untuk mendapatkan maklumat mereka. Kita buat sistem apa yang dipanggil sebagai sistem mencari. Kita cari orang susah. Kalau dulu
Kalau tak ada siapa datang ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, maka tak ada siapalah yang akan memproses maklumat dan juga permohonan mereka. Tapi apa kita buat ialah kita buat sistem mencari orang susah, mencari maklumat orang yang di pinggir bandar, di hujung kampung dan juga di dalam kawasan-kawasan pendalaman, dan kita proses maklumatnya dan kita bagi bantuan. Alhamdulillah. Nombor 1 itu, jangan ada orang lapar. Nombor 2, perut dah ada berisi, perut dah kenyang, mesti ada tempat yang melindungi mereka daripada hujan dan panas. Kita tak mahu dengar lagi ada orang yang tidak ada tempat berlindung, beratapkan bulan dan bintang. Jadi itu sebabnya dasar yang kita buat adalah dasar perumahan. Banyak kita buat. Kita buat, mula-mula saya buat di flat Parul Perdana. Parul Perdana itu saya buatkan bersama-sama dengan PBT. Lepas itu kita buat di Jasmine di Senawang. Kita letakkan orang-orang miskin di situ. Ibu tunggal yang menderita, yang terpaksa bekerja kilang, nak membesarkan anak 3-4 orang. Gaji RM800, campur ubatan dapatlah katakan RM950. Nak bayar sewa rumah RM300, tinggallah lagi RM650. Itu tak termasuk api air lagi. Can they survive with that kind of money? Itu yang saya fikirkan. Dan kerajaan tidak ada kuasa untuk menaikkan gaji mereka. I don't have the power untuk memaksa Samsung ke, memaksa On Semiconductor ke, memaksa Coca-Cola ke, Kellogg's ke untuk menaikkan gaji mereka. Tetapi kerajaan boleh meringankan beban mereka, iaitu dengan kita membina rumah-rumah dan kita sewakan kepada mereka. Kalau dulu mereka terpaksa membayar sewa 300-350 satu bulan, tapi dengan rumah yang kita bina, yang selesa, walk-up apartment, 3 bilik, 2 bilik air, sesuai untuk didiami oleh keluarga, dengan menyewa bayar sewa sebulan 100 ataupun RM115 saja. Jadi maknanya kalau dulu terpaksa bayar RM350, sekarang mereka bayar RM100. Ada lagi balance dalam poket RM250. Untuk seorang ibu tunggal, untuk seorang yang susah, duit RM250 itu besar maknanya. Mereka boleh bagi beras, mereka boleh beli beras, mereka boleh beli macam-macam untuk membesarkan anak. RM250 a month means a lot to this family. Jadi itu yang kita buat, dan kita akan terus buat, dan kita akan terus membina rumah-rumah seperti ini. Dan pada bulan Jun tempoh hari kita telah buat satu dasar intervensi, iaitu memandangkan harga rumah yang dah terlampau tinggi sekarang ini. Kerajaan Negeri Sembilan kitanya satu-satu kerajaan negeri yang tidak akan lagi memakai dasar perumahan negara. Dasar perumahan negara jelas dapat dimanipulasi oleh pemaju-pemaju perumahan. Walaupun wujudnya kita punya dasar untuk membina rumah harga murah, tetapi kadang-kadang mereka tak membina. Mereka bina rumah-rumah lain dulu, kemudian dah habis tanah, barulah mereka nak bina rumah murah, ataupun terus tak bina. Dan mereka terus lari dan teruslah tak terbina rumah yang sepatutnya untuk dijual kepada orang ramai. Makanya kita telah ubah dan kita telah pun memutuskan, telah pun diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada bulan 8 tempoh hari, iaitu dasar perumahan Negeri Sembilan yang baru. Iaitu mengatakan dasar ini semua pemaju-pemaju di Negeri Sembilan yang nak membangunkan tanah mereka, nak membuka kawasan perumahan yang baru, mesti membina sekurang-kurangnya, wajib membina sekurang-kurangnya 50% rumah mampu milik di Negeri Sembilan. Banyaklah yang tak suka. Saya katakan tak suka tak apalah. You don't have to do business in Negeri Sembilan. If you don't like this policy, you can go to Selangor, you can go to Johor or Melaka. But if you want to do business in Negeri Sembilan, inilah dasar kita. Kerana kita tidak mahu lagi rakyat tertekan dengan harga rumah yang tinggi. Bila harga rumah tinggi, rakyat tak mampu beli, rakyat terpaksa menyewa. Di sinilah apa yang kita panggil sebagai artificial inflation akan terjadi. Dan sewa rumah akan melonjak. Bila sewa melonjak, orang terpaksa membayar sewa rumah. Kalau dulu di Seremban 3 tak ada siapa nak sewa,
Hari ini sewa rumah di Seremban 3 dah 1,500 ataupun 2,000. Ini saya katakan tak boleh jadi. Maka kita interfere dalam kita punya apa dipanggil sebagai dalam kita menawarkan lebih rumah mampu milik. Kita belajar ekonomi. You all tak belajar lagi agaknya kan? Dah belajar dah? Ada ekonomi? Ada ya? The basic principle of economy is demand and supply kan? So demand and supply. So when there's shortage in demand, there's a lot of demand, shortage of supply, dia akan melonjakkan harga dan ini akan menjadikan inflasi. Apa yang kita buat ialah kita menawarkan harga rumah murah, 50% rumah mampu milik. Jadi tidak ada lagi masalah orang yang berebut-rebut nak beli rumah kerana takut harga rumah akan terus naik. Kerana harga rumah di Negeri Sembilan akan dikawal 50% daripada jumlah yang nak dibina dikawal oleh kerajaan Negeri Sembilan. Jadi ini yang kita buat. Maka ini akan memberikan jaminan kepada orang muda, akan menjadi jaminan kepada yang baru bekerja, yang boleh membeli, yang mampu milik, yang mampu mereka beli. Rumah yang berharga 80,000 kalau dia nak beli ada. Rumah yang berharga 250,000 mereka boleh beli. Apa yang dibina oleh swasta sekarang ialah bukan rumah mampu milik, tetapi adalah rumah mampu tengok saja. Dia mampu tengok sajalah, tak mampu milik. Jadi ini kita buat, ini akan kita meredakan. It will reduce the pressure on the demand side. So that when there's a lot of demand, people know there's always a supply, enough supply untuk rumah mampu milik. Jadi tak banyak orang yang akan tergesa-gesa membeli. Bila ada push factor, maka harga rumah akan terus meningkat kerana apa yang dipanggil sebagai bahasa korporat, chasing the dragon. You don't chase the dragon. Never ever chase the dragon. You should stay put dan dia tidak akan do no harm to you. Jadi ini yang kita buat di Negeri Sembilan. Dah ada perut dah kenyang, dah ada rumah, dan dasar saya nombor 3 ialah dasar pelajaran. Saya nak supaya anak Negeri Sembilan, saya nak supaya rakyat Negeri Sembilan berilmu. Ya, mesti ada ilmu. Jadi dah ada kenyang perut, rumah ada, jadi pergi sekolah. Belajarlah. Kerana saya nak anak-anak Malaysia yang merdeka ini, anak-anak merdeka 58 tahun ini mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita sekarang berada di dalam gelombang zaman dunia tanpa sempadan ataupun zaman globalisasi. Zaman dunia yang tak ada sempadan, global village. Dunia dah menjadi begitu kecil, dia panggil global village. Jadi bagi rakyat Malaysia, anak Malaysia ini perlu ada ilmu. Jangan tak ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita akan tewas di peringkat permulaan. Jadi kita tidak mahu anak-anak Malaysia tewas di peringkat permulaan. Saya tidak mahu anak-anak kampung tewas di peringkat permulaan. I was so worried when I came first on board. Saya nampak bahawa jurang antara sekolah luar bandar dengan sekolah di bandar amat besar sekali. Datuk Kasum pada ketika itu. Saya nampak jelas sekali sekolah-sekolah di luar bandar tidak cemerlang. Keputusannya amat mendukacitakan. Dan sekolah di bandar terus bergerak laju dan terus meninggalkan sekolah-sekolah luar bandar. Dan penghanyutan ini jika kita tidak buat sesuatu, sekolah luar bandar akan terus hanyut dan terus akan menghilang di telan zaman. Itulah yang saya lihat. Saya tengokkan bahawa Negeri Sembilan we should do something. Itu sebabnya saya buat dasar pelajaran di Negeri Sembilan, our own dasar. Saya nak supaya penguncupan jurang antara luar bandar dengan bandar dibuat dengan segera. At any cost. Dan saya dalam masa yang sama, saya nak anak Negeri Sembilan cemerlang dalam pelajaran. Itu sebab jalan prakata saya katakan tadi, saya nak sekolah berasrama penuh. Saya nak bila anak-anak bangun pagi, dia nampak sekolah, bangun pagi nampak IPTA, bangun pagi lalu jalan nampak IPTS, kerana di situ akan memberikan satu semangat kepada anak muda kita. Saya nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu. Walaupun saiz Negeri Sembilan tak besar, saiz Negeri Sembilan ini tak seberapa besar, tetapi saiz tidak membawa apa-apa makna. Yang penting ialah substance. Yang penting ialah pengisian kita.
Yang penting ialah apa yang boleh kita lakukan. Kalau saiz besar saja macam negara-negara di Afrika, but they never produce good brain, pun tak guna juga. Your country can be very rich, your country can have anything, ada emas, ada belian, ada apa, tapi you don't manage it properly, kita tak akan ke mana. Itu sebab selalu saya cakap, saya ambil contoh negara-negara yang tidak ada hasil, negara-negara yang tidak ada hasil bumi tetapi mengeluarkan rakyat yang mempunyai ilmu, negara tersebut amat berjaya. Lihatlah contoh-contoh yang besar. Negara Jepun tidak ada, dia punya apa, semua dia import. Negara seperti Belanda, Switzerland, Austria dan negara-negara lain tak ada pun. Tetapi negara ini menjadi negara maju. Switzerland tak ada pun lombong biji besi. Tapi Switzerland mengeluarkan jam Rolex. Orang mesti beli jam Rolex. Switzerland tak ada sebatang pokok koko pun. Tapi Switzerland mengeluarkan coklat yang terbaik dalam dunia. Menjadi ekspor dan mereka menjadi tempat pelancong. Tetapi negara yang kaya, negara yang mempunyai hasil yang besar, yang kaya, seperti kebanyakan negara di Afrika, tak ada mengeluarkan dan kerajaannya tidak menumpukan kepada pelajaran. Tengok apa jadi pada mereka. Mereka menjadi negara yang gagal ataupun the failed state ataupun nation. Jadi ini kita tak mahu. Saya nak Negeri Sembilan dengan kedudukan kita yang berhampiran dengan Kuala Lumpur, dengan kedudukan kita yang berhampiran dengan pusat pentadbiran, lahirlah seramai mungkin anak-anak Negeri Sembilan ataupun anak-anak Malaysia yang berjaya. Ini yang kita buat. Dan alhamdulillah, kejayaan kita telah nampak berhasil. Kedudukan sekolah-sekolah luar bandar sekarang ini telah pun mengecil. Dia punya jurang tak sampai pun 0.5%, tak sampai 0.5%. Kalau dulu melebihi 3%. Hari ini ada sekolah luar bandar yang lebih cemerlang daripada sekolah-sekolah di bandar. Sekolah-sekolah Felda, sekolah-sekolah di kampung lebih cemerlang daripada sekolah di bandar. Inilah hasil daripada kegigihan kita, kegigihan warga pendidik. Saya nak ucap tahniahlah kepada semua warga pendidik Negeri Sembilan kerana berjaya. Okay? Dan hari ini kita bangga. Ramai anak-anak kita yang telah pun berjaya. Saya buatkan skim insentif supaya lebih berjaya dan terus cemerlang, supaya membudayakan kecemerlangan bukan saja di peringkat sekolah tapi di peringkat universiti juga mesti berjaya. Kita buat satu skim oleh Yayasan Negeri Sembilan, siapa-siapa anak-anak Negeri Sembilan yang mendapat ijazah kelas pertama, kita bagikan insentif kewangan. Tahun 2006 saya buat 4 orang saja dapat first class honor yang mendapat ijazah kelas pertama. Begitu ramai tapi 4 orang. Tetapi bila kita buat tim galakkan, kita nasihatkan mahasiswa-mahasiswa, maka ramai yang dapat. Hari ini, tahun ini, saudara sekalian, kita dah 3 fasa dah. Fasa pertama kita buat di Kelana Resort, 150 orang kita bagi kepada penerima ijazah cemerlang, ijazah cemerlang. Fasa kedua di Universiti Melaya 100 orang. Dan fasa ketiga di UiTM Seman 3 tempoh hari 100 orang. Dan dalam tangan kita ada hampir 100 orang lagi yang telah pun berjaya mencapai ijazah kelas pertama anak-anak Negeri Sembilan. Dan mengikut sumber-sumber yang boleh dipercayai tak resmi, pada tahun lepas yang paling ramai sekali mendapat ijazah kelas pertama adalah anak-anak Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Ya. So, there we are. Tak ada apa yang mustahil. Jadi kepada semua pelajar-pelajar, tahun ini batch pertama STM. STM. Ya. Tak ada apa-apa, jangan risau. Jangan risau. Cikgu dah bagi ilmu dah. Apa takut? Cikgu dah bagi ilmu. Dah ada ilmu, gunakanlah ilmu tu yang diajar oleh cikgu. Mesti ada kita punya dedikasi untuk berjaya. Jangan panik-panik kat orang. Susah risau. Peperiksaan ni macam peperiksaan penggal biasa, semester biasa. Saya harap nanti FGS akan dapat membina nama. Ya, alhamdulillah. Ni yang kita ambil ni pun bukan yang calang-calang pun, semua pandai-pandai kan? Semua pandai.
Jadi tak ada masalah apa. Kalau ada masalah pun, kita janganlah ada masalah. Lupakan dulu masalah. Jangan beremosi-emosi sangat. Belajar rajin-rajin. Ini nak memasuki fasa kedua kita punya kehidupan. Ini fasa pertama sekolah. Fasa kedua nanti masuk universiti. Lepas besok fasa ketiga untuk kita di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi buat betul-betul. Saya nak supaya SGS nanti dapat membina nama, menaikkan bendera Negeri Sembilan sebagai salah sebuah sekolah SBP yang terbaik di tanah air kita, insya-Allah, ya. Kita kena ni kalahkan ni sekolah menengah sains cukup menawar ni, okay. Sekolah menengah sains Cukup Menawar pegang rekod bertahun-tahun sekolah SBP terbaik dalam negara kita, okey. Jadi sekolah menengah sains jangan jadi macam Arnab pula, ya. Nampak yang lain tu kura-kura, Arnab tidur, ya. Nanti jangan tidur sebab kura-kura sekarang berjalan pun dah laju dah, okay. Jangan nanti pula kerana kita dah we have been on cloud 9 because we have been the best school every year kita dapat. Itu every year is different year. Kepada pelajar-pelajar sekolah menengah sains, belajar rajin-rajin. Cuba untuk kita pertahankan trofi sekolah SBP terbaik dalam negara kita, ya? Sekolah menengah sains, insya-Allah. Dan kita punya sekolah ataupun science school di Seremban, ya? Saya nak lihat science school di Seremban ini juga akan membuatkan satu impact kepada keputusan SBP dalam negara kita. Saya akan bangga lah, ya. Tumpang bergembira saja kerana dapat menaikkan nama Negeri Sembilan. Walaupun ramai daripada bukan Negeri Sembilan, but kerana sekarang duduk di Negeri Sembilan, you menjadi anak angkat saya. Menjadi anak angkat saya di Negeri Sembilan, okay? Dah ada Kek Negeri Sembilan ni semua anak-anak saya lah, ya. Jadi dia menjadi anak kepada saya. Saya nak anak-anak saya belajar rajin-rajin. Susahlah fikir kita nak jadi apa. Yang penting ialah kita menjadi seorang yang berguna. Saya dengan anak-anak saya tak pernah paksa. Cuma seorang sajalah dulu. I want him to be an accountant. My son, my eldest. Saya ada satu orang lelaki, 4 perempuan. My eldest son, saya nak dia ikut jejak langkah saya untuk masuk dalam bahagian kewangan. So I want him to be an accountant. Yes. Dia belajar di Curtin di Australia. Jaya, lepas tu masuk Pricewaterhouse, kerja di Pricewaterhouse 1 tahun setengah di audit department, balik ke 1 ke 2 pagi. So satu hari dia kata, "Bah, masa tu makan malam, bah, you want me to be an accountant? I'm already with Pricewaterhouse. But I want to tell you something." Apa, abang? Apa ni dia abang? Apa hal? I want to do something that I want to do. Saya nak berhenti. Abang nak berhenti, nak buat sesuatu. Rupanya dia dah diam-diam dia dah enroll himself dari University Lim-Kok Wing. Dia dah buat dan dia masuk University Lim-Kok Wing. 2 tahun setengah dia mengambil multimedia. Dan he enjoying himself. Dia 4 orang dengan kawan-kawan. Sekarang dia buat bisnes multimedia dengan all dia punya vision macam-macam. So saya menyesal jugalah kerana mahu dia menjadi seorang accountant. So my 4 daughters, saya katakan, you do whatever you like. Macam-macam. My second child, my daughter, belajar di MIT, Melbourne Institute of Technology dalam fashion design. She's very good in fashion. So balik sini dengan adik dia. Adik dia nombor 3 belajar di Monash, di Melbourne juga, buat business admin. Balik sama dengan adik dia terus berdapat kerja di IBM. Dia tak ada kerja sebab kat sini nak kerja design macam mana. So diam-diam dia buat online. Dia dapat tawaran oleh satu fashion house di Melbourne. Terus balik dan dapat gaji terus 5,500 Aussie dollar. Okay lah. Tapi tersangkut dengan Australia, kahwin dengan Australia pula. Jodoh pertemuan. Okay. Anak saya nombor 3 dengan IBM, now she good, dia buat bisnes sendiri, dia buat bisnes ataupun financial consultant. Anak saya nombor 4, Alia, dulu masuk CKC, seminggu saja. Anak saya semua dapat tawaran pergi. Anak-anak saya dapat tawaran semua. Yang second yang buat fashion design dulu dapat tawaran ke STS. My wife, isteri saya tak kasih sebab dia mengajar di sekolah menengah, sekolah Melayu.
mengajar di situ, dia tahu macam mana dia katakan pelajar-pelajar di sekolah bersama penuh kesian anak kita. That's the best time, dia katakan, with the new parental guidance. So saya kata tak perhati. Lepas tu anak nombor 3 dapat juga tawaran, juga tak pergi. Anak nombor 4 ni 2004 saya balik menjadi menteri besar. Dia masa tu Darjah 6 buat UTSR, dapat. Saya tak ada minta-minta pun, tapi ditawarkan dapat masuk TKC di sini. Inilah dewannya. Saya tak hantar dia pun. My wife hantar sebab saya pun sibuk. Dia pun mengajuk, dia kata because she's very close. Sebab dia sakit kecil, saya jaga dan dapat adik pula. Dia katakan dia nak masuk sekolah penuh-penuh. Tak apalah, babah dan mama very busy, so I can let me go. So pergi, saya tak hantar pun. Tapi seminggu lepas datang tu, saya pergi jumpa dia tu dekat depan kan, depan pejabat kan. Mula-mula saya tanya apa khabar apa tu, kena 10 minit dia pun menangis, dia peluk kaki saya. I want to go back, dia tu, take me home. So saya hantar dia balik, saya bawa balik. So she's already graduated. Convocation masa hari raya tempoh hari di Kent di UK. Dan anak saya yang akhir, yang last kali juga Aiza, juga buat final year di UK. Jadi 5 orang belajar. But I never force my children nak jadi doktor ke, engineer ke apa ke. At the end of the day, apa yang saya pesan pada anak-anak saya, to be a good person. Menjadi orang yang baik, yang boleh bermanfaat kepada orang lain. Itu penting. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ingat tu. You can be anything, tetapi kalau kita tidak memberi manfaat kepada orang lain, tak guna juga. Kan? Walaupun kita tak ada berjawatan besar, tapi kita bermanfaat kepada orang. Maknanya kepada orang lain tu, bermanfaat kepada ibu bapa kita, bermanfaat kepada adik-beradik kita, ataupun kawan-kawan kita. Itu lebih penting daripada kita membina nama menjadi sebagai nama yang besar, tapi kita tidak membawa manfaat kepada orang. Jadi what is the point? Dan yang tak baik sekali pula, kita akan menjadi sebagai orang yang memusnahkan keadaan. So nasihat saya kepada semua, jangan risau, jangan fikir so much about your future. Your immediate task now is to make sure kita dapat belajar dengan baik, bersyukur kepada Allah SWT, dapat masuk SGS, kerana bukan semua dapat masuk SGS ni. 1 tahun keluar berpuluh ribu kan, tapi only handful of you yang dapat bernasib baik masuk sekolah selama penuh. Jadi gunakan opportunity ini, gunakan kesempatan ini untuk kita belajar dan dapatkan ilmu. Kerana dah berilmu, besok kita boleh menjaga diri kita. Dan dalam hidup ini mesti ada ilmu. Dah berilmu, kita boleh gunakan ilmu tersebut untuk kebaikan kita. Jadi bila dah andai kata besok dah memegang jawatan, dah apa semua kan, ilmu penting. Hidup mesti ada ilmu. Dah ada ilmu, tapi mesti ada orang kata petua. Yang ini yang you all lacking. Sebab saya dapat petua daripada universiti, My Life University. Kehidupan saya itu universiti saya yang saya dapat petua banyak. Petua-petua ini penting. Ya? Orang tua-tua kata hidup mesti ilmu. Tapi ilmu saja tak cukup. Kerana ilmu adalah ilmu kerana petua. Ilmu ada tapi petua tak ada pun tak guna juga. Petua ni bahasa Inggeris dia wisdom. Wisdom. You have the knowledge but you don't have the wisdom. Also sometimes you can make a wrong decision. You have good knowledge, you are somebody, you can have many, you can PhD behind you, but you lack of wisdom. So wisdom ni dia tak datang sekali dua hari tak. Wisdom ni is kita punya pengalaman hidup. Petua lah, petua orang tu. So ada ilmu tak ada wisdom pun kadang-kadang kita tewas. Ada ilmu, ada petua, tapi langkah tak betul. Langkah juga penting. Ada ilmu, tak ada petua, kalah. Ada ilmu, ada petua, langkah salah pun kalah. Langkah ni maknanya in English bahasa apa ni, strategi lah, strategi. You have the knowledge, you have the wisdom, but you don't have good strategy. You're going to lose the war. Kerana tidak ada strategi, kita akan kalah.
Amerika Syarikat kalah dalam perang Vietnam. Apa kurangnya Amerika? Dia ada semua, ada kapal pengangkut kapal terbang, ada kapal terbang pengebom, ada meriam 155 meter. Itu kena tahulah. Ada helikopter gunship, ada semua betul. Tapi kalah dengan Vietcong. Vietcong yang cuma ada senapang patah, yang ada cuma ada bom tangan. Amerika lari tengah malam. Kerana apa? Tak ada strategi. Vietcong ada strategi. Pagi dia jadi petani, malam dia jadi Vietcong. Jadi orang yang sama, the American tak kenal, maka mereka kalah dan tak ada strategi. Dia orang datang daripada Amerika, dia pergi ke Vietnam, dia ingat dia happy-happy. Dia tak tahu jerangkap sama macam-macam, how to avoid all this bobby trap, all this kind of thing. They got frustrated and demoralized. The whole American army was demoralized in Vietnam dan akhirnya mereka tewas. Because no strategy and lack of wisdom. So do the Soviet Union. They were chased out by the Taliban. Taliban apa ada? Soviet Union ada, helikopter gunship, everything ada. Taliban tak ada apa-apa, ada senapang patah. Dia duduk atas batu, dia menyangkung atas batu, dia tembak. Lepas tu dia masuk gua. Ditembaknya, dia masuk gua. That's the strategy. The Soviet Union also lari daripada Afghanistan. Kerana apa? Kerana strategi. Itulah pentingnya strategi. Ada ilmu, tak ada petua ataupun tidak ada wisdom, sometimes you make a wrong decision. Sometimes you don't make a wise decision. You make decision correct, but it's not a wise decision because it's not been supported by a good wisdom. But with knowledge and good wisdom, but you do not apply it with good strategy also, tak guna juga. Itu sebab banyak dasar-dasar kerajaan kadang-kadang ilmu ada bagus, semua yang pembuat dasar bagus ilmu, wisdomnya bagus nak menolong orang, rakyat mesti ditolong, tapi strategi pelaksanaannya tak betul. Maka tinggallah dasar-dasar yang baik di atas kertas yang tidak terlaksana seperti apa yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi sebagai pelajar-pelajar, ingat, now that you are in the process is to gain knowledge. Proses untuk mendapat ilmu dulu. Nombor satu. Without ilmu, yes, we can have good wisdom, we have good strategy. Without knowledge also, you tak boleh. Dia tak lengkap. Kerana tiga-tiga ini saling lengkap melengkapi. Jadi, you all now dalam proses untuk menimbul ilmu, timbul ilmu. Dan dalam masa yang sama, lihat sekeliling kita. Baca dan lihat dan gunakan ilmu yang kita dapati untuk kita mengolah ataupun untuk kita menggaul sebaik mungkin apa yang kita baca, supaya ia menjadi sebagai sesuatu panduan kepada kita. Kerana inilah yang akan kita buat, langkah-langkah yang betul lah yang akan menjamin masa depan kita. Jadi itu saja. Itu kehidupan. Ilmu mesti ada, petua mesti ada, langkah mesti ada. Ada ilmu tak ada petua, tewas. Ada ilmu ada petua, langkah tak betul, tewas. Ada ilmu, ada petua, ada langkah, tetapi kan wa ma karullah, kan manusia merancang, Allah juga merancang. Wallahu a'lam. Rancangan Allah Taala saja yang akan menjadi. Maka ada ilmu, ada petua, ada langkah. Berdoalah, tawakkal ladzi la ta'lamuna innahu lillahi ta'ala. Jangan ingat kita sombong, kita dah pandai, langkah ada, betul, wisdom ada. No problem. Doa yang mengiringi tersebut amat penting. Jangan putus-putus berdoa. Dah belajar betul, balik bilik belajar bersemua, betul semua belajar, tapi tak nak berdoa, pun tak guna juga. Doalah. Ibu bapa berdoa, semua berdoa. Kerana doa sajalah yang akan menentukan, kan. Allah Ta'ala kata, kan, saya surah itu, wa ma karun. Manusia merancang, wa ma karullah. Allah Ta'ala merancang juga. Tapi rancangan Allah Ta'ala sajalah yang betul. Jadi belajar baik-baik, jadilah seorang yang berguna. Sebaik-baik umat ialah, sebaik-baik manusia ialah manusia yang mendatangkan kebaikan kepada umat yang lain. Kalau kita tak boleh mendatangkan kebaikan, memang kita bukan seorang yang baik. Ingat tu. Kerana saya selalu cakap, saya cakap pun, ini cakap arwah mak saya. Dia kata, kalau tak boleh jadi garam,
Jangan jadi langau. Kan? Garam ni kan, kalau benda tak elok pun taruh garam boleh baik. Sayur yang dah tak elok ditaruh garam jadi sawi teruk. Kan? Ikan tak habis jual, dah tak elok lagi, orang tak buang, taruh garam jadi ikan masin. Kan? Ada guna, garam ni berguna. Dalam kehidupan garam mesti berguna. Badan kita tak cukup garam, kita akan lemah. Itu sebabnya kalau pergi Mekah dia ada garam, dia bagi garam. Kan? Kaki selalu krem makan garam. Tak cukup garam, badan jadi lemah. Jadi garam ni sesuatu yang amat berguna. Hidup mesti jadi garam, mendatangkan kebaikan kepada orang. Tapi susah nak jadi garam. Kalaupun tak boleh jadi garam, janganlah jadi makhluk pemusnah. Jangan jadi langau. Ya? Langau tahu? Lalat yang hijau tu. Kalau dihinggap, maka ikan yang elok akan menjadi busuk. Sayur yang elok jadi busuk. Tak boleh jadi garam, duduk diam-diam. Jangan jadi langau. Okay? Itu nasihat saya. Peganglah elok-elok. Itu nasihat emak saya. Saya dulu dinasihatkan. Masa tu saya dah nak masuk universiti dah. Dia kata kau nanti jauh jalan. Kau lelaki. Dalam hidup ni jangan kita sia-siakan. Jadilah garam yang datang kebaikan kepada orang. Kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. So, orang tua cakap, emak saya tak belajar, dia tak erti nulis, tapi dia tahu, belajarlah. Dia tak erti baca, dia erti nulis. Jadi, buatlah yang ini. Kepada pelajar-pelajar sekalian, belajar rajin-rajin. Saudara-saudari sekalian, sekarang dalam proses mencari ilmu. Cari ilmu baik-baik, tapi carilah ilmu yang boleh memberi manfaat. Ilmu banyak sekarang dalam zaman yang terbuka ini, macam-macam ilmu. Dalam internet semua ada, semua ilmu. Ada ilmu baik, ada ilmu tak baik. Jadi kita mesti ada proses saringan sendiri. Jangan ingat semua yang kita baca itu semua betul. Buatlah cross reference. Buat rujukan supaya apa yang kita baca itu dapat kita pastikan kesahihan dia. Jadi Ajah, terima kasih banyak-banyak ya, untuk saya. Saya jarang buat cakap ni sekali kedua saya cakap. Satu kali pun saya malas nak orang. Saya dijemput oleh Universiti Kebangsaan untuk memberikan, tapi dia ada soal jawab lah. Ini saya cakap untuk dia punya postgraduate, master dan PhD dan juga semua perkhidmatan UKM. Itu sebabnya saya kata kat sana, kena pula masanya saya pun bukan ada apa-apa. That is not totally on my part to insinuate the situation that time. Banyak orang insinuatekan kata saya, my statement that time di UKM is an insinuation for the present scenario. Sebab saya kata dengan dia orang, you all ni, sebab dia mature student yang belajar master dan PhD. Saya kata dengan dia orang, in life kita tak boleh pilih dua saja. Nombor satu, ibu bapa. Kita tak pilih ibu bapa. How can we choose that? Saya tak nak lahir daripada keluarga Muhammad. Tak boleh, you are born already. You cannot choose. Nombor dua dalam dunia ni tak boleh pilih, ialah bos. Bos tak boleh pilih. You cannot choose a boss. I don't want to be boss. Get someone to be my boss. Cannot. You cannot do that. If you don't like your boss, you berhentilah. Itu saya cakapkan. Kalau tak suka bos, berhentilah. Ada pula orang insinuatekan saya punya statement tu dengan keadaan semasa. Saya tak ada. Less that I want to hurt anybody. Itu saja. Saya tak ada. Itu saya kata, saya tak suka Mr. Mat Jun Jun di Bank Negara dulu. Dia memang tak suka orang. Dia tak apa beruknya tak tahu. I prove myself I'm a good banker. I prove myself I will be a good central banker. I work very hard. Pagi before 8 o'clock, I'm a very sharp. Until today, saya very punctual. Unless something is very wrong. Saya datang 2-3 minit sebelum saya punya appointment. Baik meeting, baik apa. Saya tak ada macam orang tengah jam tak tempat-tempat. Saya datang. And I prove myself. Right on the dot, 8 o'clock, I'm in my office. And I have to leave. I'm the last person to leave the office. Pukul 1. And yet, dia ada yang cari salah. Daripada saya tubing muka dia, biar saya lah berhenti. Ya? Itu saja. So, buat apa kita nak panas-panas hati? Buat apa kita nak seksa jiwa kita? Kita tak suka dia, kita lah berhenti. Takkan dia pula nak berhenti pula.
Dia jumpa Tun, I want to resign because I don't like my staff. Tak ada kan? So I have to go study. Jadi jadikan panduan hidup lah ya. Jangan suruh bos suka kita. Kita kena suka bos. Kita kena cari apa kepantangan dia, apa kegemaran dia, supaya dia taklah marahnya dengan kita kan. Saya dulu, saya kepala batu. Macam-macam lah. Saya minta maaf cakap, because duduk di pasaran mata wang, you have to be very focus ataupun you pening kepala. So I don't like, because I don't ring. The dealers that time di land banking mana apa kan, by 3 o'clock they half drunk already because pressure. I don't ring. Sampai saya di London pun saya jadi pengurus besar. I was very young, the youngest general manager in the city. At the age of 33, I'm already the general manager in London. They are very surprised. Bila minum ada cocktail berapa kan, they serve liquor. And I say, I don't drink. You don't drink? Dia kata, macam lah tak minum ni satu dosa besar kat dia orang. I don't drink, I don't. No, I don't. So, itulah salah satu sebab mengapa saya don't drink. Tapi bila masuk dalam banking pun sama juga perangai dia orang. Rupanya menjaga dealing room ni, especially currency, is a very stressful job. Memang stressful. Saya satu hari saya rugi masa Shah Iran digulingkan. Saya punya position 20 juta US dollar, saya rugi hampir US dollar 20 juta, saya hampir rugi hampir 1 juta ringgit. Sebab my position against me. The US dollars going against my position. And there's one bank from LA took my position. Otherwise I have to carry forward to the following day, even worse. So I sell at any cost saya jual, kerana disiplin hidup mesti ada. Menjadi sebagai peniaga mata wang mesti ada disiplin. Bukan peniaga mata wang lah, dalam hidup lah mesti ada disiplin. There's always tomorrow. There's always tomorrow for you to start your life. There's always tomorrow for you to take another position. There's always tomorrow for you to do your reinvestment, whatever. Don't be so sentimental. Don't be so emotional. If your investment or if your position go against you, cut it off. Okay? Cancer, you have to cut it off. So in life pun begitu juga lah. Jangan sentimental sangat. Okay? Dalam apa saja kita buat, sesuatu yang boleh memudaratkan kita, we have to make decision. So decision sometimes susah juga nak kita buat, tapi yang penting ialah supaya kita tidak terjebak dalam masalah-masalah yang boleh memudaratkan kita. Jadi itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak penaja. Okay? Saya tak tahu sama ada apa yang saya cakap ni berguna ataupun tidak. Bagus. Jaga hidup ni umpama kita hidup bawa kereta di atas highway. Jaga kita punya steering elok-elok. Baca undang-undang jalan raya elok-elok, supaya kita menjadi orang yang mematuhi undang-undang. Jangan kita tergelincir. Kita tak tahu, because life is a journey. It's not a destination. You won't reach your destination. Life is a journey. It's a journey where, because after this life, there's another life. Kita must believe that. Sebagai orang Islam, kita mesti percaya adanya hari akhirat. Kalau kita tak percaya itu, kita tak percaya rukun. Life is a journey. While we on this journey, kita mesti journey. Ada orang yang journey dia sampai keluar daripada Pegang Seremban, dekat semuanya dia dah accident. Ada sampai Kajang, ada sampai KL, ada sampai Ipoh, ada yang sampai dah lebih daripada Thailand nak pergi ke Kuning ke mana-mana. Ada yang panjang umur, ada umur sampai 100, ada 90 lebih, ada 70, ada kadang-kadang muda pun dah meninggal. Okay? Life is a journey. While we on this journey, ibaratkan kita di atas lebuh raya. Jaga sekarang kita elok-elok. Kita baca undang-undang jalan raya. Kita mesti ikut segala peraturan jalan raya. Janganlah sampai kita tersasar, kereta kita terjerumus dalam parit, kereta kita masuk gaung kerana kelalaian kita, kerana keangkuhan kita, kerana kita ingat kita seorang sajalah yang pandai, orang lain tidak. Jadi kalau dah tersasar, kalau dah jatuh kereta kita,
dalam gaung, dalam parit, susah nak naik semula. Banyak yang pandai. Kawan-kawan saya keluar ramai yang pandai. Tetapi kepandaian mereka tersebut diletakkan di tempat yang tak betul. Kepandaian ilmu mereka tidak mendatangkan faedah. Bukan sahaja tak datang faedah pada orang lain, bahkan tidak mendatangkan faedah pada diri dia. Maka kehidupannya terombang-ambing begitu saja. Ramai kawan-kawan saya yang sama-sama dengan saya di MU ataupun di Universiti Melaya yang bekerja, tetapi kerana kurangnya disiplin hidup, maka mereka terjebak, mereka terjerumus dengan desakan, dengan tujukan kawan-kawan. Akhirnya mereka hidup terombang-ambing dan tidak boleh mendatangkan faedah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi ingatlah, kita kalau merah berhenti, kalau kuning perlahan, hijau baru jalan. Jangan jadi macam orang Kuala Kangsar. Dia bekas tentera. Ini cerita ya. Bekas tentera, dia dah pension, dia balik ke Kuala Kangsar. Ada satu hari kawan dia ajak naik kereta pergi Kuala Lumpur. Sampai-sampai kat masuk Kuala Lumpur, dia tak pernah nampak Kuala Kangsar masa tu, mana ada traffic light. Nampak traffic light. Kawan dia tak tahu nak buat apa. Itu hak apa? Yang hijau tu. Yang hijau tu hak tentera dia. Tentera ni tentera lah, dia tahu hijau tentera. Yang kuning ni hak raja-raja dia tahu. Itu raja lah. Lepas tu merah lampu. Yang merah ni hak kita. Jadi jalan langsung melanggar. Jadi jangan jadi macam tu. Mesti tahu. Jangan jadi hak kita. Jadi melanggar kita. Ya? Hidup mesti ada pendirian. Mesti buat sendiri punya decision. Jangan kita ikut-ikut orang. Jangan kita ditaja-taja oleh orang. Tanya diri sendiri. Betul ke tidak apa kebuatnya? Ya? Nak jadi pahlawan betul-betul. Jangan jadi pahlawan yang ditaja-taja oleh orang. Jadi cerita, ada satu cerita, saya nak habiskan cerita ni. Ya? Satu cerita, satu hari tuanku nak pilih dia punya panglima. Panglima dia dah mati, dah meninggal dunia. Nak pilih panglima baru. Jadi dia nak test siapa yang berani lah. Maka dipanggillah semua orang dalam kawasan tersebut, kampung ataupun negeri tersebut, berkumpul di Sungai Linggi dekat Kuala Linggi. Katakan yang tuan lah kan panggil. Yang tuan kata, siapa yang berani nak jadi panglima, kau seberanglah sungai ni. Buaya punya ni besar-besar. Mengangang-angang mulut, punya banyak buaya. Sungai Linggi. Tuanku kata, siapa berani menyeberangi sungai, sebab tuanku sebelah sini, orang sebelah sana, dia boleh jadi panglima dan boleh dijadikan sebagai, boleh berkahwin dengan puteri dia. Maka semua tengok buaya, semua takut, semua tak jadi. Maka tuanku kata, bertitahlah tuanku, kalau macam ni susahlah kita tak dapat nak cari panglima. Maka tuanku pun dah nak bangun dah. Bila dia nak bangun, nak balik, terdengar commotion, boom, 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 kan naik satu orang ke depan dia. Tuanku pun terperanjat. Wah, beraninya kau tu. Semua lain semua takut. Engkau berani seorang boleh menyeberang sungai ni dengan buaya begitu banyak. Bagus, kau boleh jadi panglima. Maka tuanku pun berkita, selain daripada jadi panglima dan akan berkahwin dengan puteri beta, apa lagi hajat tuan hamba? Jadi dia pun kata, sampun tuanku patut menunjukkan kata nak jadi panglima, dapat menjadi menantu tuanku. Ada sesuatu yang patut minta tuanku. Apa tuanku kata? Tuanku, tolonglah tuanku minta siasat. Siapa yang menolak batik tadi? Yang ada wisdom, yang ada strategi, yang boleh mempunyai jati diri, yang boleh membawa kebaikan kepada orang, rakyat, negeri dan negara. Itu penting. Dan kita mesti ada vision. Ya? Kita Negeri Sembilan akan buat vision kita. Saya akan bentangkan dalam Dewan Undangan Negeri bulan 12 ini, iaitu kita punya dasar pembangunan dan pemodenan 30 tahun Negeri Sembilan 2015-2045. 30 tahun teras pembangunan Negeri Sembilan akan kita lancarkan, dan ini akan menjadi sebagai tiang seri kepada Negeri Sembilan. Pembangunan dan pemodenan, tetapi didukung oleh dasar jaringan keselamatan sosial, dan dipasar ataupun kita ada dasar intervensi, dasar perumahan negara,
dan akan dipasak juga dasar pembangunan luar bandar dan yang lainnya. InsyaAllah dalam masa 30 tahun Negeri Sembilan, daerah Seremban PD akan menjadi sebahagian daripada Kuala Lumpur yang besar, insyaAllah. Jadi itu sajalah. Terima kasih sekali lagi Tuan Hajah, terima kasih Datuk, Cikgu Saleh. Cikgu Saleh ini siang malam tadi pun tanya saya pukul 12. Saya mesyuarat habis pukul 1. Saya mesyuarat habis pukul 1 lebih. Balik kat pukul 2, menyemak kat buku lagi. Dekat pukul 2.45 baru nak pergi tidur. Tengok SMS, tengok WhatsApp, tengok Cikgu Saleh. Datuk jangan tak datang. Sejak bila Cikgu saya tak tunaikan janji. Saya tak pernah. Saya janji saya mesti datang. Dan terima kasih. Dan apa yang nak saya cakap akhir sekali adalah selamat maju jaya kepada SGS. Tegakkan bendera SGS dan juga Negeri Sembilan. Ya? Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.